Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Berita Dunia RTM. Kejadian banjir di ibu kota Jakarta meragut 9 nyawa sementara hampir 19,000 penduduk terpaksa berpindah. Demikian dinyatakan Gubernur Anies Baswedan. Menurut jurucakap Agensi Mitigasi Bencana Indonesia Agus Wibowo, mangsa maut akibat banjir dan tanah runtuh dengan seorang remaja meninggal dunia akibat renjatan elektrik. Kawasan wilayah barat dan timur antara yang teruk terjejas. Air dilaporkan naik setinggi 1.5 meter. Jabatan Kaji Cuaca dalam pada itu meramalkan hujan akan berterusan beberapa hari lagi. Kumpulan penunjuk perasaan pro-Iran akhirnya meninggalkan perkarangan Kedutaan Amerika Syarikat di Baghdad selepas diarahkan berbuat demikian oleh pemimpin pasukan tentera Hashid Al-Shaabi. Menurut Hashid, bantahan itu berjaya menyampaikan mesej kepada Washington. Terdahulu ribuan penduduk merempuh dan merosakkan harta benda di kawasan pintu masuk kedutaan. Mereka membantah serangan udara Amerika yang membunuh 25 anggota kumpulan itu Ahad lalu. Amerika Syarikat dalam pada itu menuduh Iran bertanggungjawab terhadap serangan di kepentingannya di Baghdad. Presiden Donald Trump memberi amaran Iran akan menerima padah akibat tindakan itu. Setiausaha Negara Mike Pompeo turut menyelar serangan itu yang didalangi anggota militan pro-Iran. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebaliknya menyangkal dakwaan terbabit dan menyatakan kesediaan untuk bertindak balas. Satu perjanjian perdagangan baharu antara Amerika Syarikat dengan China akan ditandatangani pertengahan bulan ini. Presiden Donald Trump berkata perjanjian dagangan fasa 1 yang menyeluruh itu akan ditandatangani pada 15 Januari di White House. Perjanjian terbabit turut melibatkan perlindungan harta intelek serta produk makanan dan pertanian, perkhidmatan keuangan dan pertukaran mata wang asing. Di bawah perjanjian baharu itu, China menyatakan komitmen meningkatkan pembelian kepada minimum $200 bilion bagi barangan keluaran Amerika untuk tempoh 2 tahun. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memandang berat hasrat Korea Utara untuk meneruskan program nuklear dan ujian peluru berpandu. Menerusi kenyataan jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric, Guterres sangat berharap Pyongyang tidak meneruskan rancangan itu kerana ia tidak selari dengan resolusi Majlis Keselamatan. Katanya saluran diplomatik satu-satunya cara penyelesaian kepada usaha mewujudkan keamanan yang berkekalan. Di Hong Kong, bantahan penyokong pro-demokrasi pada tahun baharu berakhir dengan pertempuran dengan anggota keselamatan. Barisan Hak Asasi Kemanusiaan Awam menyifatkan ia perarakan terbesar selepas bantahan Jun lalu. Sebaliknya, polis menyatakan hanya kira-kira 60,000 orang menyertai bantahan itu dan mengesahkan 400 orang ditahan. Di Australia, bantuan mula sampai kepada ribuan penduduk yang terperangkap akibat kebakaran hutan. Kapal tentera laut dan pesawat tentera dihantar bersama anggota bantuan kecemasan bagi membantu mangsa. Terbaru 3 lagi mayat ditemui menjadikan jumlah keseluruhan 17 maut sejak kebakaran hutan itu bermula beberapa bulan lalu. Lebih 4 juta hektar kawasan musnah. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dalam serangan peluru berpandu tentera Syria ke atas sebuah sekolah yang menjadi tempat perlindungan pelarian di barat laut negara itu. 5 daripada mangsa yang terkorban adalah kanak-kanak. Menurut saksi, serangan ke atas sebuah sekolah yang tidak lagi digunakan di Bandar Sarmin dalam wilayah Idlib turut menyebabkan 16 orang cedera. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, saingan bagi melengkapkan 4 pasukan mara ke saingan Liga Juara Eropah makin sengit. Berdasarkan kedudukan semasa, pendahulu Liga Liverpool hampir pasti layak. 2 lagi pasukan yang bersaing sengit untuk mengisi 3 lagi slot ialah Leicester City dan Manchester City. Awal pagi tadi, Manchester City yang menghuni tangga ketiga mengalahkan Everton 2-1. Terdahulu Leicester yang berada di tangga ketiga mengalahkan Newcastle 3-0. Chelsea yang berada di tangga keempat sekadar seri 1-1 dengan Brighton. Arsenal menewaskan pasukan tangga kelima Manchester United 2-0.
Sementara itu, David Moyes kembali ke West Ham United dengan permulaan memberangsangkan pasukan bimbingannya. The Hammers menang 4-0 terhadap Bournemouth di Stadium London. Moyes menggantikan Manuel Pellegrini yang dipecat ekoran persembahan mengecewakan pasukan kendaliannya sehingga West Ham berada dalam kelompok bawahan. Berikutan kemenangan terhadap Bournemouth, The Hammers kini naik ke tangga ke-16 dengan mengumpul 22 mata daripada 20 perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Nurizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, sayangi Malaysiaku.